Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang hormati pengurusi Masjid Qaryah Seberang Jawa, Syekh Jalal, juga yang dihormati tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, adik-adik jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan ahli jemaah sekalian, Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya, maka pada subuh ini sekali lagi kita bersama-sama solat jemaah subuh dan seterusnya kita menambahkan sedikit ilmu yang berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan ini sebagai satu amalan salih kepada kita, iaitu mempelajari kaitan dengan agama kita ini supaya mendalaminya, dan salah satu daripada rukun iman kita iaitu percaya kepada hari akhirat. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita teruskan lagi apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu antaranya ialah kita dah sebutkan sebelum ini, iaitu tentang apabila seseorang itu dimasukkan ke syurga, dia akan mendapat nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan juga bahawa setiap laki-laki mempunyai dua isteri di syurga. Tetapi maksud dua isteri di syurga itu tidak ada isteri pertama, tidak ada isteri kedua. Dua-duanya pertama isteri itu. Sebab dua-duanya sama, dia tidak ada cemburu mencemburui. Jadi isteri-isteri kita di syurga adalah bidadari-bidadari yang hatinya satu. Sama ada bidadari yang A ataupun bidadari B, bidadari satu atau bidadari dua, hatinya hanyalah kepada suaminya sahaja, lelaki syurga. Dan di syurga disebutkan kat sini tidak ada orang yang tidak menikah. Syurga tak ada orang bujang lah. Jadi janganlah pula kita di dunia ni kita beritahu orang yang tak kahwin tu, walaupun dia rajin datang ke surau, rajin datang ke masjid, rajin beribadah, kita pun cakap dengan dia, orang bujang tak masuk syurga sebab tak kahwin. Di gurauan yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila jumpa wanita tua dan wanita itu tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dia ada harapan untuk masuk syurga, maka Rasulullah jawab tak ada, sebab orang tua tak ada kat syurga. Gurauan. Benarnya di dunia ni saja orang tua, tapi di syurga umur ahli-ahli syurga adalah antara umur dia 33 hingga 35 tahun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya seorang wanita syurga muncul di hadapan penduduk bumi, maka semua yang berada di sekitarnya akan terang. Kalaulah turunlah seorang bidadari syurga ke atas bumi ini, semua bumi ini akan jadi terang benderang. Itu baru satu. Kalau ramai turun, satu je dah terang benderang dah seluruh alam ni. Satu bidadari syurga.
Sebab itu bidadari syurga ni hanyalah di syurga sahaja, ya. Allah tak turunkan kat bumi ni, tuan-tuan, ya. Maka semua yang berada di sekitarnya akan terang dan penuh dengan bau wangi. Bau satu bidadari je turun kat syurga, kat dunia ni, semua dunia bau wangi, tuan-tuan. Ya, semua kedai menjual minyak wangi tutup. Pasal apa tutup? Bidadari turun ni wangi semua dunia ni, ya. Kedai akan tutup. Kedai minyak wangi lah tutup, ya. Sebab tak payah lagi beli minyak wangi. Nak letak dalam rumah ke, nak letak dalam kereta ke, nak letakkan di mana ke, tak perlu lagi dah, ya. Itu digambarkanlah, ya, bagaimana kalau bidadari itu turun ke bumi. Boleh tak kami minta berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah bidadari ini ke bumi, ya. Aku nak tengok. Boleh tak? Doa boleh. Dapat tak pasti dapat, ya. Sebab ahli syurga hanya tinggal di syurga, ya. Kemudian tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, ya, sesungguhnya khimar yang ada di atas kepalanya, yang ada di atas kepala bidadari. Apa khimar? Khimar ni cemara, cemara yang letak kat atas kepala bidadari itu, ya. Mahkota dia lah khimar tu, letak kat kepala bidadari itu. Sungguhnya khimar, ya, yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau kita dapat cemara dia tu, ataupun kita dapat mahkota bidadari ini, tak payahlah kita kerja lagi kat dunia ni, cukup. Tetapi Allah memang tak akan turunkan bidadari ini kat dunia, ya, dan tak akan perlihatkan, ya, bidadari ini di dunia. Sebab dunia ni adalah sesuatu yang sangat rendah, tuan-tuan. Sebab itu dunia ni dipanggil dunia ad-dunya, ya. Dunia itu adalah tempat yang paling rendah sekali, ya. Bukan maksudnya tempat yang rendah tu tempat dicampakkan orang-orang yang jahat, tak. Ada orang baik, ada orang jahat atas dunia ni, ya. Tapi apa yang kita lihat hari ni, ya, nak cari orang baik ni susah, tuan-tuan. Nak cari para wali susah, nak cari para aulia susah, nak cari orang-orang yang benar-benar ikhlas memang sukarlah, di dunia. Sebab itu kita sentiasalah memohon dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita, ya, supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang baik di atas dunia ini, ya. Sebab Allah akan membalas orang-orang yang baik ini di akhirat nanti. Kemudian dalam satu hadis diriwayatkan oleh Tirmizi disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, penghuni syurga tidak berjanggut. Duduk dalam syurga tak ada janggut. Kita hanya tinggal di dunia sahaja berjanggut, ya. Di Malaysia ni tak ramai lah orang berjanggut. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Pakistan ataupun Afghanistan, Taliban tu semua berjanggut, ya. Orang-orang Taliban tu ataupun pejuang-pejuang mujahidin Taliban tu semua berjanggut. Sama ada pejuang mujahidin Taliban, sama ada orang-orang Islam di Pakistan, sama ada orang-orang Islam di Chechnya, mujahidin Chechnya, semua berjanggut, tuan-tuan. Dan mujahidin di pejuang-pejuang Islam ni, setengah daripadanya, bukan semua, saya tak semua, setengah daripadanya adalah orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Sebab itu brigad Al-Qassam di Palestin tu, di Gaza tu, diwajibkan menghafaz Al-Quran. Dan satu lagi diwajibkan mereka menghadiri solat jemaah subuh. Itu brigad Al-Qassam yang berjuang menentang, ya, Israel di Gaza. Dan mereka semua dah bersedia, ya, untuk mati syahid. Mereka masuk brigad Al-Qassam tu, mereka hafal Al-Quran dan dah bersedia mati syahid. Mereka walaupun mereka berhadapan dengan tentera Israel
yang lekap dengan senjata, ini tidak menakutkan mereka. Pejuang-pejuang ini adalah pejuang-pejuang yang mengejar kematian, bukan lagi daripada kematian. Sebab itu pejuang-pejuang Islam dahulu yang pergi berjuang menakluki negeri-negeri sampai ke China, digelarkan pejuang-pejuang itu Fursan bin Nahar wa Ruhban fil Lail. Fursan bin Nahar, iaitu mereka ini adalah pejuang-pejuang penunggang kuda yang hebat di waktu siang berperang, dan wa Ruhban fil Lail, dan Ruhban maknanya mereka beribadah sepanjang malam. Ini pejuang-pejuang Islam yang asal dulu, tuan-tuan, yang mujahid dahulu. Sebab itu empire Islam tak sampai 100 tahun telah sampai hampir ke India, sampai ke Sind, India. Tak sampai 100 tahun empire Islam daripada Madinah sampai ke India dan sampai ke Morocco, sampai ke Spanyol yang ada pada hari ini. Tapi oleh kerana beberapa kelemahan yang berlaku dalam pemerintahan Islam di Spanyol, walaupun dah 800 tahun memerintah di Spanyol, tetapi dikalahkan oleh orang-orang Kristian. Dan kalau kita lihat hari ini, Spanyol hari ini tidak lagi merupakan sebuah negara yang yang mentaati hukum Islam. Semua dah jadi kufur dah. Kita tengok orang-orang Spanyol, tuan-tuan, tak ada lagi menggambarkan orang-orang yang benar-benar Islam dan taat pada Islam, tak beragama Islam pun. Ini kesannya daripada kelalaian semasa memegang kuasa di Spanyol dahulu, dan tentera-tentera Islam ditewaskan dalam pertempuran, dan akhirnya dibunuh oleh orang-orang Kristian. Sebab itu ada peristiwa yang disebutkan April Fool. April Fool ni iaitu orang-orang Islam ditipu dalam bulan April. Mengatakan ada kapal yang nak bawa balik mereka ke Morocco, tapi sebenarnya bila mereka keluar dan turun ke kapal, mereka dibunuh semuanya. Itu dipanggil April Fool. Fool ni bodoh lah, bulan April yang bodoh. Orang kita pun terikut-ikut juga kadang-kadang dengan April Fool ni. Bermain-main dengan kata-kata tersebut, mempermain-mainkan orang lain dengan April Fool. Orang-orang ahli-ahli syurga ini tidak berjanggut, tidak bercelak, tak bercelak lah, tuan-tuan, dan berumur 30 tahun atau 33 tahun. Ini ahli syurga, umurnya 30 tahun sampai 33 tahun saja. Tak ada orang tua, dan tak ada kanak-kanak dalam syurga. Yang ada orang-orang yang berumur 30 tahun dan 33 tahun, iaitu usia yang paling muda lah, dan paling sihat, dan paling menikmati segala-galanya. Masa tu tak adalah macam kita di dunia ni ada yang 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Sampai 60 tu macam-macam dah pantang, tak boleh makan. Tu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Dah adalah penyakit apa? 3 serangkai. Kencing manis, darah tinggi, jantung. 3 serangkai. Tapi tak ada penyakit 3 serangkai di syurga. Tak ada penyakit. Di syurga tak ada penyakit. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi disebutkan, Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya seorang lelaki-lelaki dari syurga muncul di bumi, lalu wajahnya terlihat, maka cahaya matahari akan padam. Kalau seorang lelaki syurga turun ke bumi ini dan menampakkan diri dia di dunia ni, maka cahaya matahari padam. Sebab cahaya wajahnya lebih terang daripada matahari. Ini ahli syurga lelaki. Sebagaimana matahari memudarkan cahaya bintang. Bila matahari terbit, bintang pun pudar. Tapi bila ahli syurga turun, matahari pun pudar. Tak ada cahaya lagi dah.
Tapi ini tidak berlaku, ya. Kerana ahli-ahli syurga lelaki maupun penghuni-penghuni syurga perempuan, ya, dia tetap di dalam syurga, dia tak turun ke bumi ni, tuan-tuan. Ya. Tapi kalau digambarkan bagaimana kalau dia turun ke bumi, maka itulah keadaan dia. Kalau lelakinya, matahari pun hilang cahaya dia sebab terang benderangnya wajah lelaki yang turun, lelaki syurga itu ke bumi ni. Dan kalau perempuannya turun, cemara dia tu, mahkota yang ada kat kepala dia itu lebih mahal daripada dunia ni. Ya? Tak sama dengan nilai seluruh dunia ni. Satu je. Ya? Cemara dia satu je. Ya? Dan seluruh dunia ni akan berbau wangi. Itulah bandingannya ataupun gambaran tentang ahli-ahli syurga kalau diturunkan ke dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila ada yang bertanya, kenapa penghuni syurga memerlukan sisir? Kenapa ahli-ahli syurga perlu kepada sikat? Sisir itu sikat lah, ya. Kenapa kita perlu sikat? Untuk apa? Yang ada rambut lah, yang tak ada rambut tak payah pakai sikat, ya. Yang ada rambut dia pakai sikat kerana apa? Masa remaja dulu nak apa? Nak beremus. Tahu beremus? Remus ada gaya itu, gaya ini, apa semua, ya. Berjambul, nak memikat lah. Itu tujuan dia. Sikat ada yang kat belakang ni. Itu masa kita remaja dulu lah, ada yang sikat ni. Sikit-sikit sikat, sikit-sikit sikat. Walaupun tak, rambut tak kusut, tapi sikat je. Ya. Itu kita masa-masa remaja kita dulu. Tapi kenapa pula sikat ini ada ataupun ahli syurga perlu kepada sikat? Padahal rambut mereka tidak lebat juga tidak kusut. Ahli syurga ni rambut dia tak lebat dan tak kusut. Ya. Dan untuk apa pula? Ya, keringat padahal keringat untuk apa dupa ataupun kenapa perlu minyak wangi? Padahal keringat dan wangi tubuh mereka, ya, lebih harum daripada misk, lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi itu, daripada landak tu kan, daripada misk, iaitu minyak wangi yang paling wangi sekali, misk, ya. Bau tubuh ahli syurga ni wangi, tak perlu minyak wangi, ya. Maka dijawab, maka kami akan menjawab bahawa semua nikmat yang dimiliki oleh penghuni syurga tidak untuk menjaga dari sesuatu, ya. Semua nikmat yang dimiliki oleh ahli syurga bukan nak jaga sesuatu daripada ahli syurga tersebut, ya. Kalau kita dikurniakan pakaian untuk jaga badan kita, untuk jaga jasad kita, dikurniakan makanan yang baik juga untuk menjaga, ya, tubuh badan kita lah, ya. Tetapi bila dikurniakan pakaian pada ahli syurga, bukanlah bermaksud untuk menjaga dari sakit, bukan, ya. Sisir pula tidak untuk rambut yang kusut, bukan. Ahli syurga tu dikurniakan ataupun ada sikat dalam syurga bukan untuk jaga rambut dia daripada kusut. Makan dan minum tidak kerana lapar. Dan makan minum disediakan dalam syurga itu bukan kerana mereka lapar. Mereka tak lapar, tuan-tuan, ya. Tapi mereka menikmati makanan-makanan yang dulunya pernah tidak dapat dinikmati semasa hidup kat dunia dulu. Ada kan, tuan-tuan, ya? Kita masa hidup kat dunia ada sesuatu yang kita tak dapat nikmati. Setengah-setengahnya telah diharamkan, ya. Tapi semua di syurga besok semuanya halal. Arak pun halal. Gala-gala yang diharamkan dulu di syurga, di dunia, maka di syurga ianya dihalalkan, ya. Sebab itu kalau ada makan dan minum bukan kerana ahli syurga itu lapar, tetapi sebagai satu nikmat kepada mereka. Dan bukan kerana mereka lapar dan dahaga, ya. Memakai wangi-wangian bukan kerana bau tubuh mereka yang tidak sedap, ya.
Bukanlah tubuh ahli-ahli syurga tu bau tak baik, tak sedap. Tapi ada Allah sediakan. Ya, memang di dalam syurga tu ada wangi-wangian. Dan dalam syurga pun semuanya wangi. Ya. Tapi semua itu adalah kelazatan yang berturut dan nikmat yang terus menerus. Itulah dia nikmat dan kelazatan yang tidak terhingga. Ya. Walaupun apa yang disebutkan itu bukan ada pentingan keperluan apa-apa. Macam kita di dunia hari ini, ya, dikurniakan makanan, dikurniakan pakaian, ya, musim sejuk, musim panas, ya, untuk jaga jasad kita supaya tidak, ya, supaya terurus dengan baiklah, supaya tidak dijangkiti berbagai-bagai penyakit dan sebagainya. Ada pakaian musim sejuk, ada pakaian musim panas, ya, ada pakaian-pakaian yang ada dijual, ya, di mana-mana saja kita nak pakaian yang cantik-cantik, pakaian yang, ya, yang apa ni, yang boleh menjaga badan kita daripada dihinggapi penyakit lah, ya, tuan-tuan, ya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara barat atau negara-negara yang ada 4 musim, setiap 4 musim tu ada jenis pakaian dia. Musim sejuk lain pakaian dia, musim panas lain pakaian dia, musim gugur, musim autumn lain pakaian dia, ya. Musim apa lagi, musim gugur lain, musim bunga dia lain pakaian dia. Tapi yang saya lihat lah, ya, orang barat ni ataupun mak salih ni, ya, pakaian yang paling cantik dia pakailah pakaian pada musim sejuk. Musim sejuk cantik betul pakaian dia, ya. Dengan kasut, boot dia, ya, dengan baju dia yang masa musim panas dia tak pakai baju masa musim panas, pakai musim sejuk yang tebal, yang cantik di berbagai-bagai jenis bulu dan sebagainya, yang mahal-mahal lah bagi setengah, bagi di negara-negara barat lah, tuan-tuan, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang Allah dah kurniakan, ya. Maknanya ada pakaian-pakaian, ya, yang kita pakai tak jaga jasad kita, tubuh badan kita daripada kesejukan, pakaian jenis ini. Kalau terlampau panas, pakaian jenis ini, ya. Musim bunga dan musim-musim yang lain, ya, pakaian tertentu. Tapi kalau di negara kita ni musim, ya, musim ni satu je, panas dan lembap sepanjang tahun. Apa pun kita boleh pakai lah, ya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah kita dapati, ya, pakai kain dia, baju tak pakai pun boleh tahan juga duduk kat Malaysia ni, ya. Pakai kain dia, baju tak pakai. Saya ingat dulu, tuan-tuan, masa-masa dululah, ya, kalau orang tua dulu dia tak ada banyak pakaian, ya. Jadi bila dia solat, dia pakai kain dia, baju tak pakai. Sah tak solat? Sah kan? Sebab menutup aurat, pakai kain dia. Sebab kekurangan ataupun mereka tak banyak pakaian lah, ya. Macam kita hari ni macam-macam pakaian, ya. Baju bah ada, baju Melayu ada, baju-baju biasa pun ada, ya. Jadi kita memakai baju. Ini kalau orang tua-tua tu semayang kat rumah lah. Tapi bila dia datang ke masjid semayang, dia pakai dah baju, ya. Jadi ini semuanya adalah menunjukkan perubahan zaman. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang berbeza, pakaian pun berbeza. Musim sejuk, musim panas semua berbeza, ya. Musim hujan, musim, ya, panas terik pun berbeza, ya. Jadi semuanya ada usaha ke arah meningkatkan kesihatan, ya. Jadi bila kita pakai pakaian ni, maka kita menjaga kesihatan kita. Kenapa semuanya ini ada? Bukan kerana keperluan, tetapi kerana kelazatan dan kenikmatan yang berterusan, ya. Apabila kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, dalam surah At-Taha ayat 118-119, maksudnya sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya. Di dalam syurga tidak ada kelaparan, okay? Dan tidak akan telanjang. Dalam syurga tidak juga telanjang. Walaupun tak ada pakai walaupun, ya,
kita tak bawa pakaian daripada dunia, tapi kita tidak akan telanjang di dalam syurga. Ya. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Dalam syurga tak ada rasa dahaga dan tidak akan merasa panas. Ya. Panas terik, panas matahari. Ya. Dalam syurga tak ada perkara yang tidak selesa. Semua selesa. Semua yang kita ada dalam syurga itu semua menyelesaikan kita dalam kehidupan kita dalam syurga. Ya? Tak ada rasa dahaga, tak ada rasa lapar, tak telanjang. Ya? Semuanya selesa dalam hidup syurga. Semua orang sama, tuan-tuan. Ya? Dia siapa ramai, tuan-tuan? Siapa ramai dalam syurga? Lelaki ke perempuan? Perempuan dah ramai. Seorang lelaki ada dua bidadari. Kalau 1 juta, 1 juta lelaki, maka beratus-ratus juta pula perempuan. Ramainya perempuan daripada lelaki. Dan di dunia hari ni pun saya tak pasti lelaki bukan perempuan yang ramai sekarang ni. Perempuan ramai kat dunia sekarang ni. Ya? Tapi ada berani ke tuan-tuan nak kahwin lebih daripada 2? Tapi kalau kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tak ada yang kahwin 1. Semua kahwin 2. Abu Bakar kahwin lebih daripada 1. Sayyidina Umar pun kahwin lebih daripada 1. Sayyidina Osman pun lebih daripada 1. Sayyidina Ali pun lebih daripada 1 kahwin. Orang Arab lebih lagi ramai isteri dia. Ya? Tapi bagi masyarakat kita orang Malaysia ni, ya, kalau kahwin lebih pada 1, apa yang berantakkan? Siapa yang berantakkan? Perempuan ke lelaki? Perempuan berantakkan, lelaki pun pening kepala lah. Ya? Sebenarnya sahabat-sahabat Rasulullah tak masalah. Sebab apa, tuan? Zaman tu adalah zaman yang semudah. Tak adalah nak ada, ya, perabot-perabot rumah mahal-mahal pun dalam rumah. Ya? Cukup duduk atas lantai, atas tikar pun cukup. Ya? Dan isteri-isteri pun rela. Ada 4 isteri semua rela. Ini telah dicontohi oleh siapa, tuan-tuan? Oleh Arkam. Siapa yang pernah masuk Arkam, ya, dia tak menuntut keperluan hidup yang apa? Yang tinggi sangat kat dunia ni. Siapa kahwin masuk Arkam, dia kahwin 1, 2, 3 dia kahwin. Satu masa dulu tuan-tuan guru dia kahwin dengan ramai dia kahwin 1, 2. Lepas ni dia ceraikan ni, yang ni kahwin yang ni. Yang dia cerai ni, dia ni pula ambil yang ni. Itu dululah. Ya, sekarang ni saya tak tahu. Sebab Arkam pun dah tak ada dah. Tapi bila saya duduk kat Australia dulu, mereka datang buka syarikat di Australia. Dan pertama-tama mereka datang, ya, ke pulau Christmas ataupun pulau kat selatan Perth tu, kahwin dengan orang sana. Ya. Dia kahwin dengan orang sana, dia buka, ya, syarikat muzik dia dan sebagainya. Dan bila saya duduk kat sana dulu, dia datang. Ya. Ada rombongan perempuan-perempuan Arkam datang ke rumah saya. Muda lagi, muda-muda. Umur 25, umur 30. Ya. Saya tanya pada dia, anak berapa? Umur baru 25. Anak berapa? 18. Anak dah 18, 25 orang. 25 orang. Umur 25, anak 18. Rupanya dia kira jumlah anak-anak madu dia yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan keempat. Dia masuk yang keempat. Semuanya 18. Tu siapa jaga? Madu dia lah jaga. Dia pun jalanlah ke Australia makan angin dan sebagainya. Ya. Benarnya dia datang tu untuk berdakwah. Ya. Dia cuba masuk di tempat-tempat mana ramai orang-orang Melayu, dia berdakwah ke sana. Jadi ini dululah, ya. Sekarang saya tak tahu apa perkembangan dia, tapi nampak gayanya, ya, mereka berkembang di segi perniagaan yang hebatlah sekarang ni, tuan-tuan, ya. Apakah hikmahnya Allah sediakan semuanya ini?
Ya. Sisir rambut, semuanya ini dan semua segala-galanya itu, ya. Pakaian-pakaian walaupun tak perlu di syurga, ya, tak panas, tak hujan dan sebagainya. Maka hikmahnya adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada penghuni syurga dengan sesuatu yang mereka suka ketika di dunia. Itu hikmah dia. Kalau masa dahulu di dunia tak dapat pakai sutera, maka dalam syurga boleh pakai sutera. Kalau masa di dunia tak boleh minum arak, maka di syurga boleh minum arak. Semua yang dulu diharamkan di syurga dah tak boleh buat, maka di dunia tak boleh buat, maka boleh buat masa bila seorang tu dah masuk syurga, tuan-tuan. Selain daripada apa yang disebutkan tadi, maka di dalam syurga juga ditambah dengan nikmat yang tidak diketahui kenikmatannya kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di syurga nikmat yang kita tak tahu akan ditambah. Itu yang kita tak tahulah, macam-macam nikmat. Kalau di dunia ini nikmat-nikmat yang kita dapat nikmati itu kita tahulah. Tapi di syurga ada nikmat yang Allah bagi tapi kita tak tahu apa dia. Apa dia nikmat-nikmat tersebut. Begitu juga dengan penghuni neraka, di mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Ghafir ayat 172, maksudnya ketika belenggu dan rantai panjang, rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret ke dalam air sungai yang panas, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Macam tu keadaan orang-orang neraka pula. Mereka akan dibelenggu, kemudian diseret, kemudian dibakar dalam api. Di dalam neraka. Di dunia pun pernah berlaku apa dilakukan oleh orang-orang jahiliah, orang-orang kafir musyrik kepada orang Islam. Mereka heret siapa? Bilal bin Rabah diseret ditarik dengan kuda di padang pasir, seret. Tapi Bilal bin Rabah ni seorang yang sangat kuat iman dia tak akan keluar daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diseret pun, diseksa macam tu pun, dipijak macam tu pun, dia tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sehinggalah datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menebus Bilal bin Rabah ini, dengan tebusan yang mahal. Dan Bilal bin Rabah pun dibebaskan dan jadi seorang yang merdeka dan menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dugaan ataupun ujian kepada orang Islam di peringkat awal dahulu, diseksa oleh orang-orang kafir musyrikin. Tak sama, tuan-tuan. Bila kita di dunia ni diseksa, tapi kita boleh hidup balik. Dan hidup dan boleh meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka-mereka yang di neraka diseret kemudian dicampakkan ke dalam neraka, kemudian dibakar. Itulah keadaan orang-orang yang masuk neraka. Diseret, dipasang di leher mereka rantai, dibelenggu. Kemudian diseret ke dalam air, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api neraka. Kerana sesungguhnya, dan dalam surah Al-Muzammil ayat 12, maksudnya kerana sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala. Jadi neraka tu semuanya api lah yang menyala-nyala. Jadi setengah ulama mengatakan kalaulah api neraka tu keluar sebesar jarum kat bumi ni, maka seluruh dunia ini akan terbakar. Perbandingan dia, kalaulah seorang bidadari keluar muncul di dunia ini, maka dunia ini akan jadi wangi semuanya. Kalaulah seorang lelaki muncul, lelaki syurga muncul di dunia ini, maka matahari akan pudar dan cahaya lelaki tersebut menerangi alam ini. Itulah perbandingan-perbandingan yang kita dapat, bila kita mengkaji ayat Quran,
dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah penghuni-penghuni neraka, penghuni-penghuni syurga ini, ya, kelebihan yang Allah kurniakan pada mereka. Habis masalah. Okay. Sekali itulah dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita baca pada pagi ini, tetapi banyak juga, ya, yang beri maklumat terkini. Mungkin kita bila belajar masa sekolah menengah ke sekolah rendah ke, kita belajar tentang bab-bab iman ni tak sampai macam ni, ya. Apa yang hal-hal dalam syurga, hal-hal dalam neraka tak sampai macam itulah, ya. Diceritakan kita hanya beriman kepada rukun iman tu. Antara yang kita wajib beriman ialah percaya kepada hari akhirat dan percaya pada syurga dan neraka. Tapi bila diceritakan isi syurga, isi neraka, lebih mendalam lagi lah iman kita kepada rukun iman tersebut, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang Islam yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu lalu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah pada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyil wal mursalin, ilham malaikatil muqarrabin fi amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.